800. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu lagi pagi ini dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak ilmu, pengajaran dan ibrah yang kita bakal dapat dan perolehi. Mudah-mudahan dengan membaca sabdaan baginda Nabi SAW membawa cahaya dan sinaran rahmat pada hati, dan mudah-mudahan kita dapat menghayati hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ahlan Nuraini Abdul Manaf, Anawiyah, Ika, Ruslan serta Rahim dan juga Abang Lam. Kita dah tiba pada riwayat 3809. Pada riwayat 3809 masih lagi menceritakan berkenaan tentang Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma beserta dengan kelebihan mereka. Manaqib Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Terus 3809. Daripada sahabat Nabi Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara Hasan wa Husaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat akan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucunda baginda. Maka Nabi berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua. Fa ahibbahuma, maka dikau cintailah mereka berdua. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 3810. Terus hadis ini nak menerangkan bahawa Nabi SAW pernah meletakkan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pada tengkuk baginda dan seolah-olah dia menunggang baginda. Maka ada sahabat berkata, alangkah baik tunggangan yang kamu tunggang wahai Hasan. Maka Nabi SAW bersabda, yang menunggang pun adalah sebaik-baik manusia. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW hamilal Hasan, sedang menggendong Hasan bin Ali ala atikih, pada tengkuk baginda. Nabi letakkan Hasan bin Ali pada tengkuk baginda. Faqala rajulun, maka ada seorang sahabat berkata, ni'mal barkabu rakibta ya gulam, alangkah bagusnya sesuatu yang kamu tunggang wahai budak, wahai Hasan, sebab yang kamu sedang tunggang adalah Nabi SAW. Nabi meletakkan kamu pada leher baginda. Maka Nabi SAW bersabda sebaliknya, wa ni'mar rakibu, dan sebaik-baik penunggang adalah beliau Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hadha hadithun gharibun. Baca. (3811). Terus maka Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Nabi SAW wadi'al Hasan bin Ali, meletakkan Hasan bin Ali pada tengkuk baginda. Nabi pada waktu itu bermain dengan cucu baginda begitu. Nabi letakkan Hasan bin Ali pada tengkuk baginda. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma inni uhibbuh, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai beliau. Fa ahibbah, maka dikau cintalah juga kepada beliau. Maka ini semua adalah hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, cucunda Nabi. Hadza hadithun sahihun. Bab yang ke-102 mengenai tentang kelebihan keluarga Nabi SAW secara umum. Maka apakah yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi? Lihat kepada sinhara pada baris yang kedua. I'lam annahu qad jaa ahlul bait bimakna man haruma as-sadaqah alaihim. Ada kadangkala keluarga Nabi bermaksud adalah mereka-mereka yang diharamkan daripada mengambil zakat.
Lalu siapakah yang diharamkan daripada mengambil zakat kerana keluarga Nabi? Sebab Nabi pun diharamkan daripada mengambil zakat. Maka mereka adalah Banu Hashim. Maka kalaulah begitu, kata para ulama, maka definisi ini termasuk kepada Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Harith bin Muttalib. Maka mereka ini adalah semua orang yang pada waktu itu diharamkan zakat. Baris bawahnya, wa qad jaa bi ma'na ahli alaihi salatu wassalam, dan keluarga juga boleh memberi maksud adalah para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhun. Maka inilah juga dikenali sebagai keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 3812 baca. Daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi, pada haji baginda, yaum Arafah, sewaktu di hari Arafah, wa huwa ala naqatihi al-qaswa, dan pada waktu itu baginda berada di atas unta qaswa baginda." Unta qaswa baginda adalah unta yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perolehi sewaktu hijrah daripada Abu Bakar. Asalnya unta tersebut milik Abu Bakar. Sewaktu nak berhijrah, Abu Bakar nak bagi percuma kepada Nabi, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya, bahkan Nabi nak membeli. Maka ini dikenali unta yang paling terkenal yang bersama dengan Nabi sewaktu banyak peristiwa dan keadaan bersejarah. Maka unta qaswa baginda, dan bila Nabi wafat, unta ini turut meninggal dunia beberapa ketika selepas kewafatan Nabi. Dan Nabi SAW berada di unta qaswa baginda. Yakhtub sedang berkhutbah. Nabi berkhutbah di atas unta, supaya para sahabat pada waktu itu boleh nampak dan dengar ucapan Nabi SAW. Maka berkata Jabir bin Abdullah, lalu aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni taraktu fikum, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kamu man in akhadtum bih, barang siapa yang mengambilnya, lan tadillu, nescaya tidak akan sesat." Kebiasaan yang kita dengar adalah kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Namun Imam Tirmizi membawakan riwayat, apakah dua benda yang jika kita pegang tidak akan sesat? Sabda Nabi, kitab Allah, itu adalah kitab Allah, wa itrati, ahla baiti, dan juga keluargaku. Maksudnya barang siapa menjaga keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga Al-Quran, maka pada waktu itu tidak akan sesat. Namun riwayat ini tak banyak dikongsikan. Kebanyakan berkongsi berkenaan dua benda yang menjadikan tidak sesat adalah kitab Allah dan juga sunnahku. Namun Imam Tirmizi membawakan riwayat kitab Allahi wa itrati, kitab Allah dan juga ahli keluargaku. Yang dimaksudkan di sini dengan ahli keluarga, kata At-Turbashti, adalah al-adnun, ahli keluarga yang terdekat. Lalu apakah yang dimaksudkan dengan ahli keluarga? Baris bawah dia sinhara, baris yang kedua, baris yang kelima daripada bawah. Wal muradu bil akhdh bihim at-tamassuk bi muhabbatihim, mencinta ahli keluarga baginda, wa muhafazati hurmatihim, menjaga kemuliaan mereka, wal amal bi riwayatihim, wal i'timad ala maqalatihim, dan pada waktu itu menjaga dan memelihara mereka. Riwayat kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga hadis-hadis yang lebih kurang sama daripada Abu Dzar, Abu Sa'id, Zaid bin Arqam, Huzaifah bin Asid radhiyallahu taala anhum. Terima kasih banyak-banyak Asliza, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang berikan gift. Terus 3813, teruskan.
Okey, sekejap. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Maka daripada Umar bin Abi Salamah, yang mana beliau merupakan Rabi bin Nabi, orang yang membesar bersama dengan Nabi SAW, sebab ibunya berkahwin dengan Nabi SAW, Ummu Salamah. Beliau berkata, hadis ni kita dah baca kali ketiga hadis ni. Maka ketika mana turunnya ayat innama yuridullah, hanya sahaja Allah ingin menghapuskan daripada kamu wahai keluarga Nabi ar-rijs, akan kotoran, wa yutahhirakum, dan ingin menyucikan kamu dengan penyucian sepenuhnya. Maka pada waktu itu ayat ini turun di rumah Ummu Salamah. Maka Nabi SAW telah panggil Fatimah, Hasan, Husain, dan Nabi bersama dengan Sayyidina Ali, dan Nabi SAW selimutkan mereka dengan satu kain. Maka Nabi SAW mendoakan, ya Allah, haula'i ahli baiti, mereka ini adalah ahli keluargaku, maka hapuskanlah daripada mereka kotoran dan bersihkanlah mereka dengan penyucian sepenuhnya. Pada waktu itu Ummu Salamah pun ada, dan dia pun kata, wahai Rasulullah, aku pun masuk sekali. Maka Nabi SAW berkata, engkau kekal berada di tempat kamu. Kata para ulama, kerana Sayyidina Ali ada pada waktu itu, Nabi SAW tak nak Ummu Salamah turut ada bersama di situ. Baca hadis ni sampai habis. So kita dah baca 3 kali dah hadis ni. Baca hadis ni, baca matan dia. Saya baca terjemahan dia saja. Jallala, maksudnya Nabi tutup mereka dengan kisah, dengan kain. Terus dia, Ummu Salamah pun nak turut masuk bersama dalam kain, sebab dia pun nak sebahagian daripada keluarga Nabi. Maka Nabi kata, tidak, anti ala makanik, engkau kekal di tempat kamu. Kenapa? Sebab pada waktu itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada di situ. Wa anti ila khair, dan engkau berada di atas kebaikan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummu Salamah, Ma'qil bin Yasar, Abu Hamra, Anas bin Malik. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sudut ini. Terus 3814. Maka hadis yang lebih kurang sama dengan hadis sebelum ini, yang mana Imam Tirmizi membawakan hadis bahawa 2 benda yang jika umat Nabi SAW pegang pasti tidak akan sesat. Kebiasaan yang kita dengar adalah riwayat yang menyebut kitab Allah wa sunnati, iaitu kitab Allah dan juga sunnahku. Namun Imam Tirmizi buat kali kedua membawa 2 benda yang manusia bila berpegang tak akan sesat, adalah kitab Allah dan juga wa'itrati, ahli keluarga baginda Nabi SAW. Terus maka Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi SAW bersabda, inni tarikun fikum, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalangan kamu, ma in tamassaktum bih, perkara yang jika kamu berpegang dengannya, lan tadillu ba'di, sama sekali kamu takkan sesat selepas kewafatanku. Ahaduhuma, yang pertama, salah satu daripada 2-nya adalah lebih agung daripada yang lain. Apakah 2 perkara tersebut? Kitab Allah, yang pertama adalah Al-Quran. Dan apakah Al-Quran ini? Hablum mamdudum minas sama'i ilal ard, ianya adalah tali yang tali yang berpanjangan daripada langit ke bumi. Apakah maksud tali yang berpanjangan daripada langit ke bumi? Lihat kepada sinhara pada baris yang pertama, kerana ianya adalah cahaya. Lalu barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran, kepada tali Allah, nescaya dia akan selamat daripada neraka Allah.
Lalu apakah yang kedua? Riwayat yang kita biasa dengar adalah sunnah Nabi. Namun Imam Tirmizi membawakan di sini wa itrati, dan yang kedua adalah menjaga keluargaku, ahla baiti. Sabda Nabi walan yatafarraqa, dan tidaklah berpisah keduanya, hatta yarida alayya, sehingga keduanya akan datang kepadaku di haud telagaku. Fanzuru, maka lihatlah kamu, kaifa takhlufuni fiha, bagaimana kalian lakukan pada kedua ini sewaktu ketiadaanku. Maksudnya bagaimana kamu menjaga Al-Quran dan keluargaku selepas ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus 3815. Maka daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna likulli nabiyyin, sesungguhnya setiap nabi, u'tiya, diberikan sab'ah, 7 orang, nujaba rufaqa, 7 orang teman yang terkemuka. 7 orang teman yang terkemuka. Awqal, ataupun perawi ragu-ragu yang Nabi menyebut ruqaba. Ruqaba bermaksud adalah teman penjaga. Maka siapakah pada waktu itu 7 orang yang setiap Nabi diberikan? Namun Nabi bukan 7 orang. Wa utitu ana arba'ata asyar. Sabda Nabi, aku diberikan 14 orang sahabat, teman terkemuka dan penjagaku. Maka para sahabat yang lain bertanya, siapakah 14 orang tersebut wahai Rasulullah, sahabat-sahabat terkemuka? Maka Nabi SAW bersabda, ana, bukan Nabi, ini adalah kata-kata Sayyidina Ali yang mula-mula. Ana bermaksud adalah Sayyidina Ali. Wa benaya, dan Hasan dan Husain. Wa Ja'far, wa Hamzah, wa Abu Bakar, wa Umar, wa Mus'ab bin Umair, wa Bilal, wa Salman, iaitu Salman Al-Farisi, wa Ammar bin Yasir, wal Miqdad, wa Huzaifah, wa Abdullah bin Mas'ud. Inilah 14 orang sahabat yang dikenali sebagai nujaba, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka radhiyallahu anhu. Baca hadza hadisun. Terus 3816. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana pada hadis ini Nabi menegaskan, cintailah keluarga Nabi kerana cinta kepada Nabi. Maka kalaulah cinta kepada Nabi, maka Nabi minta untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullah, cintailah kamu akan Allah. Kenapa? Lima yaghzukum min ni'amih, kerana Allah telah mengurniakan kepada kamu daripada nikmatnya. Wa ahibbuni, dan cintailah kamu akan Nabi. Kenapa? Bihubbillah, kerana cintakan Allah. Maka kalaulah cintakan Allah, maka cintailah Nabi. Wa ahibbu ahla baiti, sabda Nabi, dan cintailah ahli keluargaku. Kenapa? Bihubbi, dengan sebab mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hadza hadisun. Terus riwayat bab yang seterusnya berkenaan tentang Muaz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Namun sebenarnya Abu Ubaidah Ibn Jarrah pencetak bawakan 2 kali. Maka riwayat tentang Abu Ubaidah Ibn Jarrah kita akan sekadar baca, sebab kita baru sahaja baca semalam berkenaan tentang Abu Ubaidah Amir, nama beliau Amir Ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu. Terus 3817. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arhamu ummati bi ummati, orang yang paling belas kasihan daripada umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang paling menyayangi umat ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu daripada kalangan para sahabat.
Wa ashadduhum fi amrillah, orang yang paling tegas dalam menegakkan perintah Allah adalah Umar. Wa asdaquhum haya, orang yang paling pemalu adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa a'lamuhum bil halal wal haram, orang yang paling mengetahui tentang pengetahuan ilmu dan halal dan haram, iaitu berkenaan tentang fiqh, adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa afraduhum, orang yang paling mengetahui tentang ilmu faraid, ilmu miras, ilmu pembahagian harta pusaka, sabda Nabi adalah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum, orang yang paling baik bacaan Qurannya adalah Ubay bin Ka'ab. Dan kemudian sabda Nabi, walikulli ummati amin, dan bagi setiap umat adanya orang yang paling amanah, orang yang paling terpercaya. Wa aminu hadhil ummah, dan orang yang paling amanah, paling terpercaya daripada umat ini adalah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum. Baca hadza hadithun. Terus 3818. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Tadi kita dah dengar Ubay bin Ka'ab kelebihannya adalah pada Al-Quran, bacaan beliau, sebutan beliau dan pengetahuan beliau tentang Al-Quran. Maka Nabi telah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Innallaha amarani", sesungguhnya Allah telah memerintahkan daku, sabda Nabi, "an aqra'a 'alaika", untuk aku membacakan kepadamu surah lam yakunil ladzina kafaru, iaitu suratul Bayyinah. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya, "Wasammani", adakah Allah menyebut namaku wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Ya." Fabaka, maka menangis kerana terlalu gembira, terharu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadza hadithun 3819. Terus maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jama'al Quran, telah menghafal Al-Quran keseluruhannya ala ahdi Rasulillah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun, 4 orang. Yang sebenarnya hafal Quran ramai. Yang dimaksudkan oleh Anas di sini adalah daripada keluarga dia, daripada Khazraj. Yang dia tahu adalah 4 orang yang hafal Al-Quran keseluruhannya. Kulluhum minal ansar, dan mereka ini adalah golongan ansar. Ubay bin Ka'ab nombor 1, Muaz bin Jabal 2, Zaid bin Thabit 3, dan Abu Zaid radhiyallahu ta'ala anhum. Maka perawi bertanya kepada Anas bin Malik, "Man Abu Zaid?" Siapakah sahabat Nabi yang bernama Abu Zaid? Sebab kami tidak pernah dengar. Maka beliau berkata, "Ahadu umumati", salah seorang daripada pakcik-pakcikku. Maka siapakah Abu Zaid? Maka lihat kepada sinhara baris yang pertama. Kata para ulama, waktu lifafismih, maka ada pelbagai pendapat tentang nama asal beliau. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Ammar, ada yang mengatakan Qais bin Sakan, dan ada juga pada waktu itu mengatakan dengan pandangan yang lain. Maka takkanlah sahabat Ansar yang hafal Al-Quran hanya 4 orang. Qala Turbashti, al-murad min al-arba'ah, al-arba'atu min rahti Anas, adalah 4 orang daripada keluarga Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahaja, dan beliau adalah daripada kalangan Khazraj. Terus 3820. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajul", sebaik-baik lelaki ataupun sebaik-baik orang adalah Abu Bakar. Ni'mar rajul Umar, sebaik-baik orang adalah Umar. Ni'mar rajul Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, sebaik-baik orang adalah Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhum. Ni'mar rajul Usaid bin Hudair, sebaik-baik orang adalah Usaid bin Hudair. Ni'mar rajul, sebaik-baik orang adalah Thabit bin Qais bin Shammas. Ni'mar rajul, sebaik-baik orang adalah Muaz bin Jabal. Dan yang terakhir, ni'mar rajul, sabda Nabi, sebaik-baik orang adalah Muaz bin Amr ibn al-Jamuh radhiyallahu ta'ala anhum. Maka ini adalah sahabat-sahabat yang mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza hadithun
3821 teruskan hadis ni, baca dia. Ini berkenaan tentang Abu Ubaidah al-Jarrah. Bila ada rombongan daripada Najran minta kepada Nabi untuk menghantar orang yang paling dipercayai, maka Nabi sebut, aku akan hantarkan aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya daripada umat ini, dan itu adalah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Baca je hadis ni, kita dah baca dah semalam. Fa ashraf ala nas, bila Nabi sebut kami akan hantar bersama dengan kamu orang yang paling amanah, paling dipercayai, maka semua para sahabat nakkan pada waktu itu perkara tersebut. Mereka nakkan kelebihan tersebut. Terus, maka siapa yang Nabi hantar? Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Terus laju sikit. Radhiyallahu anhu. Terus kita dah baca dah hadis ni semalam. Riwayat 3822 kita mula masuk berkenaan tentang kelebihan sahabat Nabi yang berasal daripada Iran pada zaman kita. Nama tempatnya iaitu adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Terus lalu di situ boleh tandakan beliau berasal daripada Isfahan ataupun Asfahan. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata tashtaqu, sesungguhnya syurga merindui. Apakah maksud syurga merindui? Lihat kepada sinahara baris yang kedua daripada bawah. Al-maqsudu annahum min ahlil jannah. Itu maksud yang pertama, bahawa syurga merindui nak menunjukkan mereka ini adalah ahli-ahli syurga. Maksud yang kedua, qila al-muradu ishtiyaqu ahlil jannah min al-huri wal ghilman. Yang dimaksudkan syurga merindui adalah penghuni-penghuni syurga, merindui mereka daripada bidadari, pelayan dan sebagainya. Siapakah empat orang yang syurga, tiga orang yang syurga merindui? Sabda Nabi, Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Terus 3823 kita mula masuk berkenaan tentang manaqib, kelebihan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma wa kunyatuhu, dan kunyahnya adalah Abul Yaqdhan. Terus daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Ja'a Ammar bin Yasir, telah datang Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yasta'zin, meminta izin untuk berjumpa dengan Nabi. Faqal, maka Nabi bersabda, izzanulah, izinkan untuk dia masuk. Maka bila dia masuk, Nabi bersabda, marhaba, selamat datang, bitayyib, dengan orang yang baik, al-mutayyab, lagi berada di atas kebaikan. Hadza hadithun. Maka beliau dan keluarga beliau antara yang banyak diuji ketika mana Nabi SAW dan para sahabat berada di Mekah, sehingga syahid ibunya, dan itulah syahid yang pertama dalam Islam, disusuli dengan bapanya Yasir radhiyallahu anhu. Terus 3824 sabda Nabi SAW berkenaan tentang Ammar bin Yasir. Sabda Nabi SAW, ma khuyyira Ammarun baina amraini, tidaklah Ammar bin Yasir diberikan pilihan di antara dua perkara, kecuali beliau pasti akan memilih arsyaduhuma, yang paling dekat dengan kebenaran. Beliau akan mengambil yang paling dekat dengan kebenaran. Hadza hadithun. Terus
3825 masih lagi berkenaan tentang kelebihan sahabat Nabi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Terus daripada sahabat Nabi Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna julusan indan Nabi, kami pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, inni la adri, sesungguhnya aku tidak tahu, ma qadru baqa'i fikum, berapakah kadar yang tinggal untuk aku bersama di antara kamu. Maka kalaulah aku tiada sabda Nabi, faqtadu, maka ikutlah kamu, billadzaini min ba'di, dengan dua orang ini selepas daripada kewafatanku. Siapakah dua orang ini? Wa asyara, dan Nabi menunjukkan kepada Abu Bakar dan Umar. Sabda Nabi lagi, wahtadu, dan carilah petunjuk, bihadi Ammar, dengan petunjuk Ammar. Sebab Ammar ini sabda Nabi, dia memang sangat sukakan kebenaran, akan perkara yang hak. Wa ma haddatsakum, dan apa jua yang diriwayatkan kepada kamu oleh Abdullah bin Mas'ud, fasaddiquh, maka benarkanlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Terus hadza hadithun terus nahwa hadza, ini adalah perbincangan sanad yang Imam Tirmizi bawakan. 3826 masih lagi berkenaan tentang Ammar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumkan kepada beliau waktu Nabi masih hidup bahawa akan ada orang yang membunuh kamu, dan orang yang membunuh kamu itu adalah orang yang pada waktu itu pemberontak. Terus 3826 sabda Nabi SAW kepada Ammar, abshir ya Ammar, berita gembira wahai Ammar, sabda Nabi, taqtuluka, kelak akan membunuh kamu, bukannya orang yang baik, tetapi sebaliknya akan membunuh kamu adalah al-fi'atul baghiyah, kumpulan-kumpulan pemberontak. Maka beliau telah dibunuh pada pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa fil bab, baca. Terus kita mula masuk pada kelebihan sahabat Nabi yang kita biasa dengar juga. Beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, pun bukan orang Mekah, orang daripada kabilah Ghifar, jauh daripada Mekah, tetapi Islam membawakan beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kewafatan baginda. Sahabat ini juga terkenal dengan sangat kezuhudan beliau, sehingga akhirnya Uthman bin Affan terpaksa meminta tolong kepada beliau, jangan bergaul dengan manusia dan duduk jauh daripada Madinah, iaitu sekitar lebih kurang 80 lebih kilometer daripada Madinah, di tempat yang bernama Ar-Rabzah. Ar-Rabzah dengan ta marbutah. Terus 3826, maka siapakah nama beliau? Gariskan sinhara baris yang kedua daripada bawah, Jundub bin Junadah, itu adalah nama beliau. Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Terus sabda Nabi SAW berkenaan tentang Abu Dzar dan kezuhudannya. Sabda Nabi, ma adallat al-khadra, tidak ada seorang pun yang berada pada hamparan kehijauan bumi. Al-khadra, kehijauan bumi. Wala aqallatil ghabra, dan tidak ada seorang pun yang berada di bawah naungan langit. Asdaqu, yang perkataannya lebih jujur, lebih benar daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Darda dan Abu Dzar. Hadis ini adalah hadis yang hasan. 3828, silakan. Panggil Safiyah. Terus
Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, ma adhallatil khadra, tidak ada seorang pun yang hamparan hijau bumi dia berada padanya, wala aqallatil ghabra, dan tidak ada seorang pun yang mana langit menaunginya, min dzil hajatin asdaq, yang mana lebih jujur, min dzil lahjah dalam perkataannya, wala aufa, dan paling menyempurnakan janji-janjinya lebih daripada Abu Dzar. Dan antara kelebihan yang lain Abu Dzar, apakah dia sabda Nabi? Maka pada waktu itu Syibhi, beliau adalah orang yang sama dengan Isa bin Maryam radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang pada waktu itu mirip dengan Nabi Isa daripada sudut kezuhudan dan pada waktu itu fizikal beliau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala telah berkata, kal hasid, kerana ada sedikit rasa iri hati, rasa hasad. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, afata'arif, wahai Rasulullah, adakah kamu kenal pada waktu itu sikap-sikap ini pada beliau? Zalikalah, bahawa beliau memiliki sifat-sifat ini. Maka Nabi bersabda, na'am, bahkan fa'rifuh, maka kamu pun wahai para sahabat hendaklah mengenali sifat-sifat ini pada beliau, pada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Terus waqad rawa, maka ada yang mendatangkan riwayat Abu Dzar yamshi fil ardi bizuhdi Isa bin Maryam. Abu Dzar radhiyallahu anhu hidup di atas muka bumi dengan kezuhudan Nabi Isa bin Maryam radhiyallahu alaihi salatu wassalam. Riwayat 3830 berkenaan tentang kelebihan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini pun kita dah baca kali kedua hadisnya. Lalu apakah ringkasan dia? Ketika mana Uthman bin Affan dikepung, maka Abdullah bin Salam berjumpa dengan Uthman bin Affan. Maka Uthman bin Affan kata, engkau berada di luar lebih baik daripada engkau berada bersamaku dalam rumah. Maka dia pun keluar bercakap pada waktu itu dengan pemberontak-pemberontak mengenai tentang kelebihan dia, bahawa ada banyak ayat Al-Quran yang turun berkenaan tentang Abdullah bin Salam. Namun pemberontak tidak mahu mendengar, bahkan mereka nak bunuh juga Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang ulama muda Yahudi yang berani untuk membuat keputusan masuk Islam ketika mana Nabi datang berhijrah. 3830 baca je hadis ni. Terus maka mereka kepung memang untuk bunuh Uthman bin Affan. Sebab itu bila para sahabat banyak pergi haji, pada waktu itulah sebahagian menyebut mereka bunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Terus pergi keluar, engkau berada di luar lebih baik, sebab engkau boleh menyuruh pemberontak untuk berundur. Jangan pada waktu itu mendatangkan kekacauan di bumi Madinah. Terus fakharaja Abdullah, maka Abdullah ini Nabi SAW yang berikan nama kepadanya. Nama dia sebelum itu adalah nama yang lain. Terus dan ada beberapa ayat yang turun berkenaan tentangku, kata Abdullah bin Salam. Antaranya baca, terus ayat yang lain. Terus maka beliau beri pesan, dia kata jangan mulakan peperangan, sebab bila dah bermula peperangan maka tidak akan ada pengakhiran. Terus fala yughmadu. Tapi pemberontak tersebut dah nekat.
pemberontak Mesir ini mereka telah nekat, maka mereka berkata, uqtulu, bunuhlah kamu akan Yahudi ini dan bunuhlah juga kamu akan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka binasalah pembunuh-pembunuh Uthman, maka celakalah pembunuh-pembunuh para sahabat radhiyallahu anhum. Terus hadza hadisun Terus riwayat 3831 sebahagian besarnya pun kita telah baca sebentar tadi. Terus Lamma hadara Mu'adz bin Jabal al-mautu, sewaktu kematian dah mula menjemput, menghadiri Mu'adz bin Jabal, dia berada dalam keadaan sakaratul maut. Maka dikatakan kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, ausina, tolonglah bagi pesanan yang terakhir buat kami. Maka beliau berkata, ajlisuni, dudukkanlah adaku. Faqal, maka pada waktu itu beliau berkata, innal ilma wal iman, sesungguhnya ilmu dan iman kedua-duanya berada di tempatnya. Man ibtarahuma, barang siapa yang benar-benar mencari ilmu dan iman, wajadahuma, pasti akan mendapatinya. Dan beliau mengulanginya 3 kali. Barang siapa yang mencari ilmu dan iman, pasti akan menjumpai ilmu dan iman. Kemudian kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, wal tamisu, dan carilah kamu akan ilmu, terutamanya pada 4 orang. Siapakah 4 orang ini? Inda Uwaimir. Siapakah Uwaimir? Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Uwaimir bin Ijlan ataupun Ajlan, lebih dikenali dengan Abu Darda. Kalau Abu Dzar namanya tadi Jundub bin Junadah. Sementara Abu Darda pula namanya adalah Uwaimir bin Ijlan ataupun Ajlan radhiyallahu anhu. Yang kedua, carilah ilmu di sisi Salman Al-Farisi. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Dan yang keempat, Abdullah bin Salam. Siapakah beliau? Allazi kana Yahudiyan, yang asalnya adalah orang Yahudi, lalu bahkan bukan sebarang Yahudi, ulama Yahudi. Maka beliau telah masuk Islam. Maka berkata Mu'adz bin Jabal, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, innahu ashiru asyaratin fil jannah, beliau adalah sebahagian daripada 10 orang penghuni syurga. Terus wa fil bab, terus kita mula masuk tentang kelebihan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antara orang yang awal masuk Islam dan antara orang yang sangat mahir dalam ilmu Al-Quran. Nak bagi salam ya? Bagi salam. Hai semua. Hai semua. Bagi salam, bagi salam. Okay, dah. Dia main. Buat dia main kat luar, cari miau sekejap. Terus maka daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ni pun kita dah baca, cuma sanad yang berbeza. Sabda Nabi SAW, iqtadu, ikutlah kamu dengan 2 orang ini selepas daripada kewafatanku, daripada kalangan sahabatku. Siapakah mereka? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wahtadu, dan carilah petunjuk dengan petunjuknya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Watamassaku, dan berpeganglah kamu bi'ahdi bin Mas'ud, dengan pesanan-pesanan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baca hadha hadithun. Abu Zahra, nama benar beliau adalah Abdullah bin Hani. Abu Zahra yang diambil riwayat daripadanya oleh Syu'bah dan Thawri. Sufyan bin Uyainah, namanya pula adalah Ammar bin Ammar. 2 orang yang berbeza. Terus wahwa, dan beliau adalah anak saudara kepada Abul Ahwas, yang merupakan anak murid rapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abu Zahra ada 2 orang. Yang ini namanya Abdullah bin Hani, dan guru kepada Syu'bah pula adalah Ammar bin Ammar. Terus terima kasih banyak-banyak Qori Yusuf. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berikan gift. Terus maka Abu Musa radhiyallahu anhu berkata,
Bagi dia. Nanti masuk dalam live ni, bagi dia. Maka daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Musa berkata, waktu Nabi datang ke Madinah, kami selalu menyangka, so Abu Musa ni bukan orang Madinah, orang Yaman, bahawa Abdullah bin Mas'ud ni keluarga Nabi, sebab terlalu kerapnya beliau bersama dengan Nabi SAW, dan itu adalah kelebihan beliau. Terima kasih banyak-banyak Fakhri Afandi, terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khairah. Kita sedang membaca hadis-hadis daripada Sunan Imam Tirmizi rahimahullah pada bab yang terakhir berkenaan tentang manaqib, kelebihan para sahabat, dan kita membaca kelebihan para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Terima kasih banyak-banyak Fakhri, jazakumullahu khairan. Terus maka daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, laqad qadimtu ana wa akhi, aku telah datang ke Madinah bersama dengan saudaraku minal Yaman, daripada Yaman, wa ma nurahinan, dan tidaklah kami mengetahui untuk tempoh beberapa lama kecuali kami menyangka bahawa sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi, kami menyangka bahawa beliau adalah salah seorang daripada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima nara, kerana kami telah melihat min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi, kerapnya beliau dan ibu beliau masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad rawahu Sufyan ats-Tsauri, dan Sufyan ats-Tsauri telah meriwayatkan juga riwayat ini daripada Abu Ishaq rahimahullahu taala. Terus 3834. Terus maka ada seorang tabi'in, Abdul Rahman bin Yazid, telah datang bertemu dengan Huzaifah bin Yaman. Lalu dia berkata, tunjukkan kepada kami, wahai sahabat Nabi, siapakah sebenarnya sahabat yang paling dicintai, paling dekat dengan Nabi, supaya kami boleh ambil ilmu daripadanya. Maka kata Huzaifah bin Yaman, orang tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka berkata Abdul Rahman bin Yazid, ataina Huzaifah radhiyallahu anhu, kami telah datang bertemu dengan Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi berkata, hadisna, ceritakan kepada kami, bi aqrabin nas, berkenaan tentang manusia yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiah, daripada sudut hidayah, petunjuk, wadalan, dan daripada sudut ilmu, fanakhudh, supaya kami boleh mengambil ilmu daripada beliau, wa nasma' minhu, dan kami boleh mendengar hadis daripada beliau. Maka berkata Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, orang yang akan aqrabun nas, orang yang paling dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiah, daripada sudut petunjuk, wadalla, daripada sudut penerangan dan penjelasan, wasamta, daripada sudut akhlak dan sikap yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dekatnya, kata Huzaifah bin Yaman, Abdullah ini dengan Nabi, hatta yatawara minna fi baiti, sehingga kami tidak melihat Abdullah bin Mas'ud kecuali dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad alimal mahfuzuna min ashabi Rasulillah, dan sesungguhnya telah mengetahui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahfuzun, yang terpelihara, bahawa sesungguhnya Ibnu Ummi Ab bermaksud Abdullah bin Mas'ud, itu adalah gelarannya. Dan sesungguhnya para sahabat Nabi mengetahui bahawa beliau adalah orang yang paling dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Hadza hadithun. Terus ini menunjukkan kepercayaan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, yang mana sabda Nabi, kalaulah aku nak mengangkat seseorang sebagai pemimpin tanpa aku perlu berbincang dengan sesiapa, orang tersebut pasti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Terus baca. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Sayyidina Ali, lau kuntu mu'ammira ahada, kalaulah aku nak melantik seseorang menjadi pemimpin, minhum, daripada kalangan para sahabat, min ghairi masyuratin, tanpa perlu berbincang bermesyuarah, la ammartu, pasti yang aku akan lantik adalah Ibnu Ummi Ab. Ini adalah kunyah dia,
gelaran dia, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat seterusnya ini adalah sama dia punya matan dia. 3836 terus. Terus maka daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ambillah Al-Quran daripada 4 orang ini. Asal mereka memang mahir dalam pembacaan dan pemahaman Al-Quran. Siapakah beliau? Sabda Nabi, ambillah Al-Quran yang pertama daripada Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Muaz bin Jabal, dan yang keempat adalah Salim yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Abu Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Siapakah Abu Huzaifah? Gariskan nama di bawah tersebut, Utbah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. 3838 terus. Maka Khaisamah bin Abi Sabrah, ini kisah dia. Dia datang ke Madinah dan dia berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan sahabat Nabi yang baik. Dengan teman yang baik. Maka dia telah dapat duduk dan belajar daripada Abu Hurairah. Maka dia pun ceritakan doa dia. Maka Abu Hurairah tegur dia, engkau datang daripada Kufah, dekat situ ada Abdullah bin Mas'ud, kenapa tak belajar daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Maka kata Khaisamah bin Abi Sabrah, aku telah datang ke Madinah, lalu aku bertanya, fasa'altullah, maka aku telah meminta kepada Allah, an yuyassirali, untuk dipermudahkan kepadaku mempunyai teman yang baik, salihah. Fayassarali, maka aku telah dipermudahkan untuk dapat duduk bersama dengan Abu Hurairah. Fajalastu ilaih, maka aku telah duduk bersama dengan Abu Hurairah. Maka aku telah berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah ayyasirali, untuk mempermudahkan daku untuk beroleh teman yang baik. Fawafaqtali, dan Allah telah mengurniakan engkau kepadaku, wahai sahabat Nabi. Maka Abu Hurairah bertanya, min aina anta, engkau ini asalnya daripada mana? Maka Khaisamah menjawab, daripada Kufah. Ji'tu altamisul khair, aku datang mencari kebaikan, iaitu mencari ilmu. Maka Abu Hurairah tegur, alaysa fikum Sa'ad bin Malik, bukankah bersama dengan kamu adanya Sa'ad bin Malik? Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas, mujabud da'wah, seorang yang doanya mustajab. Abu Hurairah bertanya lagi, bukankah bersama dengan kamu Abdullah bin Mas'ud, orang yang menjaga air wuduk Nabi SAW dan selipar Nabi? Wa na'alaih, dia menjaga selipar Nabi. Khidmat dia adalah sediakan air wuduk untuk Nabi dan jaga selipar Nabi. Dan bukankah bersama dengan kamu Huzaifah bin Yaman, yang merupakan sahibus sirri Rasulillah, penyimpan rahsia Nabi SAW? Dan bukankah bersama dengan kamu Ammar bin Yasir, yang mana Allah telah memeliharanya dari syaitan ala lisani Nabi, mengikut janji yang Allah berikan pada lidah Nabi SAW? Dan bukankah bersama dengan kamu di Kufah Salman Al-Farisi, seorang yang mahir dalam 2 kitab, itulah kitab Injil dan Al-Quran. Terus ada hadisun. Terus hadis yang terakhir untuk sesi ini, terus 3839, berkenaan tentang Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Terus maka Huzaifah berkata, Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat telah berkata, ya Rasulullah, alangkah baiknya jika kamu melantik pengganti. Maksudnya, kalaulah kamu tak ada, siapakah yang akan menjadi khalifah? Maka sabda Nabi, ini istakhlaftu, sekiranya aku melantik pengganti untuk menguruskan kamu, fa'asaitumuh, lalu kamu mengingkarinya, uzibtum, kamu akan diseksa. Walakin, dan akan tetapi, ma haddathakum Huzaifah,
apa pun yang telah disebutkan oleh Huzaifah daripada hadis-hadis, fasaddiquh, maka perbenarkanlah kata-kata beliau. Maka benarkanlah kata-kata beliau. Wa ma aqra'ukum Abdullah, dan apa jua yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud daripada Al-Quran, faqra'uh, maka bacalah mengikut bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Abdullah, baca. Terus bab yang ke-110, Zaid bin Harithah, kita sambung nanti lebih kurang jam 10 insya-Allah. Kita berehat sekejap, setengah jam. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.